بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Riyadhus Shalihin. Sambung pada hadis yang ke-20 muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Zirr ibn Hubaysh radhiyallahu anhu qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جوهري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Hadis ni panjang, tengok maklum pun macam faham dah, tak perlu boleh lah.
Nah, hadis daripada Zir bin Hubaish radhiyallahu taala anhu wa ardah. Zir bin Hubaish ini disebutkan oleh para ulama adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Dan Zir bin Hubaish ini dia sempat hidup pada zaman jahiliyah. Dia hidup zaman jahiliyah, tetapi dia adalah daripada kalangan tabi'in. Kerana ada orang daripada kalangan yang hidup pada zaman jahiliyah, dia menjadi sahabah. Tapi Zir bin Hubaish ini menjadi tabi'in sebab dia memeluk Islam selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Tapi kalau dia masuk Islam waktu Nabi hidup, maka dia dikira as-sahabah. Dia bagi as-sahabah. Zir bin Hubaish radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan hadis daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia sempat hidup dengan Nabi tapi dia tak masuk Islam. Maka bila dia tak masuk Islam, bagaimana dia nak berdamping dan dia nak mengambil manfaat daripada baginda Rasul. Tapi bila dia masuk Islam, selepas daripada wafat Nabi, dia ambillah hadis ataupun ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia mengambil hadis daripada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga daripada Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang ketiga, ulama menyatakan Zir bin Hubaish ini umur dia panjang, 120 tahun. Umur dia 120 tahun. Dan wafatnya Zir bin Hubaish radhiyallahu taala anhu wa ardah adalah pada tahun 82 Hijrah. Dia wafat pada tahun 82 Hijrah. Jadi ini hadis daripada seorang tabi'in yang bernama Zir bin Hubaish radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang kedua, kalaulah ketika mana dia hidup itu dia beriman dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia keluar Islam, murtad. Lepas tu Nabi wafat. Lepas tu dia masuk balik Islam. Maka dia dikira daripada kalangan tabi'in. Maklum faham tak? Contohnya lagu ni. Katalah seorang lelaki ini beriman dengan Nabi SAW ketika hayat Nabi. Okey, maka kita kata dia sahabat. Tiba-tiba takdir Allah dia murtad. Bila dia murtad itu ketika mana Nabi masih hidup. Takdir Allah Subhanahu wa taala lepas dia murtad Nabi wafat. Baik. Lepas Nabi wafat, dia masuk Islam balik. Adakah dia dikira sahabat? Dah. Ulama kata dia dikira tabi'in. Pada awalnya dia sahabat. Lepas tu dia murtad. Nabi wafat, dia masuk balik Islam. Selepas Nabi wafat, maka dikira at-tabi'in. Tidak dikira lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini disebutkan oleh para ulama hadis, begitu dia punya turutan dia. Jadi Zir bin Hubaish ini adalah tabi'in. Kerana apa? Kerana ketika hayat Nabi dia tak beriman. Tapi selepas Nabi wafat barulah dia beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Katanya Zir bin Hubaish, Aku Zir bin Hubaish datang berjumpa Safwan bin Assal. Bacaannya Safwan bin Assal. Sin itu ada tasydid. Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jadi Safwan bin Assal ini siapa?
Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seorang tabi'in menjumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah menyertai peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk perang dengan Nabi sekitar 12 peperangan. Makna dia memang dia selalulah dengan Nabi. Sebanyak 12 perang dia masuk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu wa ardah, di antara sahabat yang mengambil hadis daripada beliau iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebilangan besar daripada kalangan tabi'in. Nah, bukan takat Zir bin Hubay saja, tapi ada lagi tabi'in yang lain yang meriwayatkan hadis daripada Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang ketiga, para ulama menyatakan Safwan bin Asal radhiyallahu anhu ini sepanjang hidup dia bersama dengan Rasulullah, dia meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 21 hadis. 21 hadis yang diriwayat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih. Berjumpa dengan Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya mengenai menyapu atas khuf. Nah, menyapu atas khuf ni bab fiqh lah. Tang mana menyapu atas khuf ini, kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia akan duduk pada bab wudu. Dia akan duduk pada bab wudu. Jadi sapu di atas khuf. Jadi barangkali orang kampung Pelek tak pernah lah kot duk sapu atas khuf. Tapi kalau kita mengaji, boleh try tengoklah sapu. Boleh try tengok sapu. Jangan duk sapu saja. Sapu saja pun tak jadi juga. Sapu sambil mengaji. Jadi saya pernahlah beramal dengan amalan menyapu khuf ketika mana musim sejuk. Kak tahu dah, tahu lah ni kata Bang Anwar kita tu. Duk jual ikan lah, duk belakang tu. Dia pergi dengan kita, dia pergi mana? Dia pergi Jordan, Palestin. Kita bawa pergi umrah ziarah Jordan, Palestin bulan 12 musim sejuk. Tak sejuk mana. Lepas subuh tu 2 darjah Celsius saja. 2 darjah Celsius. Tak gaduh cucuk rokok dah, berasak sedia mulut. Syok tak tangga ni, tentu cakap dua saja. Watawih pun jadi gila orang tu. Pandai perak, mulut tak pernah keluar asap. Duk tengok orang yang duk keluar asap, kita tak pernah keluar asap dah. Kalau petang, maghrib, malam tu dia tak pi lebih daripada 7 darjah Celsius. Dia duk main kok 6, kok 7, 6, 7, 6, 7. Pagi 2, 1, 2, 1. Main lagu tu ya. Jamban ni ayam punya sejuk gedi orang lah. Sejuk gedi. Jadi bila sejuk gedi ni maklum, kita pakai kasut tebal tau. Pakai stokin, pakai kasut kulit apa semua, maka pada ketika itu bolehlah kita beramal dengan amalan menyapu khuf. Sapu ke atas kaki lah. Sapu ke atas kaki sahaja. Baik, sekali kita tengok. Jadi sahabat ni dia mai tanya, tabi'in ni dia mai tanya Safwan bin Asal tentang hukum ataupun amalan menyapu di atas khuf. Maka Safwan radhiyallahu taala anhu bertanya, apakah tujuan engkau datang wahai Zir? Aku menjawab, aku di sini Zir bin Hubaish untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Jadi di sini seorang tabi'in yang hebat namanya Zir bin Hubaish menunjukkan sikap tawadhu, rendah diri dia dan memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safwan bin Asal.
Dan yang kedua, dia nak ajak kita apa? Nak mengetahui sesuatu hukum, maka tanyalah kepada ahli dalam hukum tersebut. Kalau kita nak tanya tentang hukum fiqah, kita tanyalah orang yang alim fiqah. Kalau kita nak faham tentang hadis, kita tanyalah orang yang mengerti hadis. Begitulah ilmu-ilmu yang lain. Safwan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi para ulama menyatakan menghamparkan. Nah, maklum topik situ dah. Menghamparkan di sini yang pertama maknanya dia para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga turut hadir, turut serta berada di dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ini, insya-Allah pengajian kita di sini pada tiap-tiap malam dihadiri oleh para malaikat rahman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maklum jangan lena, malu ke malaikat. Malaikat tu tengok tujuh, dia milik no lah ni. Jadi maklum tiap-tiap malam tu bukan main saja. Dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang mengaji ini semua binatang-binatang yang berada di dalam lautan, ikan-ikan apa semua duduk dalam laut, beristighfar minta ampun kepada Allah supaya mengampunkan kesalahan dosa orang yang hadir ke dalam majlis ilmu. Semua ikan hadut dalam laut duk istighfar kat kita, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa fulan bin si fulan, fulanah binti fulanah, dia duk main mengaji tiap-tiap malam, ya Allah ampunkan dosa dia. Dalam riwayat yang lain, sehingga kan semut-semut yang berada di dalam sarang-sarang mereka pun beristighfar minta ampun daripada Allah untuk ahli ilmu, orang yang hadir ke dalam majlis ilmu. Itu maksud menghamparkan. Makna hampak hak kedua ni dia bukan batu hampak di pedang. Tak pun batu hampak di mana? Dia yang terjun. Ya. Menghamparkan yang kedua ini makna kata ulama majaz ataupun qiyah. Kiasan, qiyah pada apa? Nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah mudahkan urusan dia menuntut ilmu. Allah mempermudahkan urusan dia selepas daripada menuntut ilmu. Lepas mengaji kita faham hukum hakam, reti cara nak beristinja, reti nak tayamum, reti nak sapu atas khuh dan sebagainya. Itu maksud daripada menghamparkan. Dan makna daripada menghamparkan di sini juga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan seorang ahli ilmu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkannya orang yang menuntut ilmu bihi dengan ilmu untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maknanya amal ibadah yang kita buat tidak didasari dengan ilmu, tidak menyampaikan seseorang ke syurga Allah. Mengajilah tinggi terang mana pun, tetapi mengajinya itu tidak betul kefahaman dia, maka tak bawa dia ke syurga Allah. Tapi kalau dia mengaji kitab kecil nipis sekalipun, faham dan bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka ilmu yang dia belajar itulah yang akan menyempurnakan ibadah dia, dan ibadah yang sempurna diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, mendapat rahmat dan redha Allah. Bila mendapat rahmat dan redha Allah, orang ini tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud menghamparkan. Sayapnya sayap malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, kerana
Kerana apa ni? Kerana balik di sini nak mudah faham, kerana apa malaikat menghamparkan sayap dia? Kerana malaikat, faham itu? Kerana malaikat menghamparkan sayapnya kepada yang menuntut ilmu, merestui apa yang dilakukannya. Nya siapa? Nya penuntut ilmu. Letihlah duk terjemah ni lah. Tapi nak kena pergi faham jugalah. Nah, malaikat mai hampak pasal apa? Kerana malaikat mai hampak di situ merestui, yakni redha. Suka apa yang dilakukannya nya orang yang mai tu, mai buat apa? Mai menuntut ilmu. Sabit dia mai mengaji inilah malaikat hampak rahmat dia. Malaikat menduduk sekali dengan dia. Allah Ta'ala permudahkan urusan dia kerana merestui perbuatan dia menuntut ilmu. Tapi syarat lah di sini maklum. Tuntun ilmu tu kena ada syarat-syarat dia. Jadi malaikat dia takkan bagi rahmat pada orang hak mengaji tak cukup syarat. Sopa kita lah orang meminta kerja. Kita letak 5 syarat, 3 syarat dia tak penuhi, 2 dia penuh. Tak jadi juga. Maka mesti kena ada syarat-syarat dia. Antara syarat penuntut ilmu yang nak mendapat rahmat, yang nak mendapat hamparan malaikat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syarat dia hak utama al-ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu di sini ni syarat dia ikhlas dan memenuhi adab-adab ketika mana menuntut ilmu, barulah dia termasuk daripada kalangan ahlul ilmi, ahli ilmu. Faham itu dah. Baik, maka aku sini Zir bin Hubaish pun berkata, telah timbul keraguan di hatiku, di hati Zir ni, mengenai hukum menyapu atas 2 khuf sesudah membuang air besar dan air kecil. Maklum fahana ayat kecil, ayat besar ni maklum buh qausain di situ, buh 2 bracket situ, maknanya hadas kecil. Mul berak tik besar ke tik kecil ke hadas kecil juga nama dia. Apa maksud hadas kecil? Nak angkat hadas kecil dengan berwuduk. Itu nama hadas kecil. Kalau hadas besar dia tak panggil itu. Hadas besar nak kena hilang hadas besar itu dengan mandi wajib. Itu baru panggil hadas besar. Jadi kalau kecing berak ni hadas besar, hadas kecil walaupun mu berak tik besar alam telefon hadas kecil juga. Sebab ada orang faham dia kata ayat kecil, ayat besar, ayat kecil, ayat kecil. Ayat besar tik yang berat-berat dia kata. Berat menang. Dia kata hadas besar itu adalah tik yang berat-berat. Bukan gitu. Tik besar, tik kecil, panjang, lepiak, bulat ke apa ke, termasuklah kencing, termasuk hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, antara sebab berlaku hadas besar, antaranya keluar mani. Sengaja tak sengaja keluar mani, wajib kena mandi wajib. Dia duduklah hadas besar. Bertemu 2 khitan. Bertemu 2 khitan jantan tina, bertemu 2 kemaluan zakar dan juga faraj, bertemu cukup syarat clear, wajib mandi wajib. Bertemu 2 khitan juga syarat dia mesti tenggelam hasyafah, kepala hak jatan tu mesti tenggelam penuh semua, walaupun tak tubik mani sekalipun wajib angkat hadas besar. Situ dia. Lagi kalau orang perempuan dia main haid, darah bulan tu lah, dia panggil apa? ABC, Allah bagi cuti, dia berkata. Tak, ABC cak kodok basi, dia berkata gitu lah. Dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang haid 24 jam, selama maksimum haid 15 hari 15 malam.
Tu dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Mahid jadi hadas. Lepas tu main nifah buah hadas besar juga. Nak kena mandi wajib. Lepas tu wiladah, darah waktu salin terbit dengan baby tu. Tu dia panggil wiladah, pun hadas besar juga. Maka tu semua benda-benda yang dimaksudkan sebagai hadas besar kena angkat dengan apa? Dengan mandi wajib. Adapun yang disebut di sini sesudah membuang air besar dan air kecil, makna air besar di sini berak lah, dan air kecil maknanya kencing. Itu. Sedangkan engkau adalah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai kat Safwan, dia kata aku nak tanya hang lah pasal hukum menyapu di atas kedua khuf selepas daripada kencing dan berak. Lepas tu dia kata apa sebab hang sahabat Nabi. Dia kata aku mai tanya hang tentang hukum hakam bakhuh ni pasal hang sahabat Nabi, mesti hang pernah dengar pada Nabi. Tu aku tanya hang tu. Tu maksud dia. Lalu aku datang untuk bertanya, adakah engkau pernah mendengar? Engkau di sini dhabit situ engkau Safwan bin Assal. Adakah engkau wahai Safwan situ pernah mendengar baginda menyebut sesuatu tentang itu? Itu apa? Sesuatu tentang itu, tentang hukum menyapu di atas khuf. Situ. Jawabnya, siapa sini? Safwan bin Assal. Kita baca kitab lama dah. Pelan-pelan situ maklum kau lama kau tunduk. Awak dia kata malaikat banyak tanya ni, tak boleh nak bangun. Maka malaikat banyak mengantuk makan pulut belah. Mengantuk makan pulut belah. Baik. Jawab Safwan bin Assal. Ya, dia kata. Ya di sini ulama sebut ya makna apa ya sini? Ya aku pernah dengar. Ya aku pernah dengar, dan yang kedua makna ya di sini, ya aku pernah dengar, mah sini aku nak bagi tahu apa hak Nabi pernah habaq kat aku yang aku faham. Mudah situ. Maknanya dia habaq kepada Zir bin Hubaysh ini apa hak Nabi pernah sebut, tetapi tak ambil seketui ayat macam Nabi sebut. Dia habaq mafhum, makna yang sama erti dengan hak Nabi sebut tadi. Misalan saya kata lagu ni, contoh maklum malam besok tak ada kuliah sampai habis tahun, saya kata gitu. Contoh lah. Lepas tu balik pergi di rumah, kawan tanya, ada mengaji tak? Ustaz Iman ada mak bapa tak? Bulan 12 ni dia mengaji kita tak? Maklum kata apa? Ustaz Iman dah habis kita tak ada mengaji ni start tahun depan baru ada. Sama tak dengan hal saya sebut? Sama ke tak? Ayatnya sama tak? Ke maklum ambil atas faham maklum hak saya cakap? Maklum ambil hak faham saya cakap kan? Saya kata kuliah pengajian di Raudhatul Ulum sampai hujung Disember tak ada kuliah. Itu ya. Okey. Orang main tanya, ada kuliah tak Disember? Tahun depan baru mula. Kemaklum habang balik, Ustaz Aiman pernah berkata, pengajian di Raudhatul Ulum tak ada sampai hujung Disember. Maklum kod balik satu. Photostat balik hak saya ke maklum habang hak maklum faham. Maklum habang hak maklum faham. Mudah cerita tak? Ustaz kata tahun depan baru mula. Habis tutup dekat tu. Pendek, ringkas dan padat. Tak perlu fikir nama dah. Ni begitulah Safwan bin Assal dia kata, "Na'am, ya Nabi pernah bagi tahu, aku nak cerita balik ke hamba ni. Hak mana aku faham Nabi habaq. Aku takutlah satu-satu ke hamba, aku cerita balik bagi hamba mudah faham saja. Tapi hak aku habaq ni, hak Nabi habaq kat aku dululah." Tu maksud na'am itu tu. Tu dia. Ya tu. Baginda menyuruh kami sahabat, apabila dalam musafir
Musafir sini maklum dhabit situ lebih 2 marhalah lah. Nama baru musafir. Kalau pi malki penanti dia tak bagi musafir. Pi mana ni? Nak pi musafir. Pi mana? Pi Polder State kedai Bang Mat. Dia bagi 3 suku kot kawan ni musafir. Tak mana cek tam tu ya. Dia tak bagi musafir itu. Musafir makna dia melebihi 2 marhalah dan boleh jamak dan qasar. Ataupun boleh qasar ataupun madadah, supaya kami tidak menanggalkan khuf selama 3 hari 3 malam. Itu dia. Jadinya maklum dhabit di situ tempoh menyapu atas kedua khuf bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Itu dia. Jadi khuf ni menentang apa? Hak kata khuf ni ku pun tak tahu ni dia kata. Khuf tu berdia khuf nak orang batu pun. Khuf ni kasut kulit nah. Biasa tengok ada polis trafik. Mudah-mudahan tanya cikgu Jah tahu. Ya, polis dia pakai buka no patah. Katalah ni kaki dia. Kaki tu lah, kaki tak apa tak tahu lah. Nah, jadi khuf tu dia mesti kasut kulit. Itu dia. Dia pakai itu. Syarat dia tu mesti atas pada buku lali. Nah, kalau bagi lipa jambat tu tak bagi khuf. Dia kata ni saya sapu kat atas ni. Awak khuf ambil sini pok kita muka dia. Ni khuf gunakan. Nah, hak tu dia tak bagi khuf. Hak tu dia bagi lipa jepun. Jadi khuf di sini macam kasut polis maklum tengok tu. Tu khuf lah tu. Ataupun kasut tentera diikat sampai kepala putih. Maknanya payah nak buat. Jadi pensyariatan khuf di sini juga memudahkan umat Nabi SAW nak beribadah. Bayangkan kalau tentera duduk dalam hutan, duduk kecing berak, nak kena buka pula ambil mayang, ambil wuduk, mulai kali Jepun tembak mampu habis dalam hutan. Pasal apa? Pasal waktu duduk ikat tali tu orang main tembak kepala dia dah. Melainkan apa? Melainkan ada sebab-sebab yang kena dia buang kasut khuf tadi ni dan dia pakai semula. Baik, tu nak bicara dalam bab fiqh lah tu. Ni kita baca hadis nak ambil faham sikit-sikit gitu ya. Baik. Lalu kerana berhadas besar. 3 hari 3 malam tu tempoh sapu atas khuf bagi orang yang bermusafir. Dia kencing ke, dia berak ke apa. Kalau dia duduk dalam hadas kecil, tak perlu dia buka dah. Dia kencing berak basuh, lepas tu lagi wuduk, sapu atas khuf saja. Tak ada masalah. Melainkan, makna melainkan di sini, melainkan ke mana? Melainkan kena tanggal khuf kerana berhadas besar. Duduk dalam hutan, duduk lena. Lama tak balik rumah. Teringat ke bini tu malam tu dia mimpi jimat ke bini dia. Coklat gitu. Dia hadas besar lah. Hadas besar. Jadi dia kena ada buka kasut dia. Dia kena ada buka kasut dia. Khuf tadi tu. Untuk dia angkat hadas bawah semua. Lepas tu dia berwuduk. Dia pakai khuf balik. Faham ni? Tu dia. Ni bagi orang yang bermusafir. Baik. Tidak ditanggalkan. Yakni tidak perlu buka kerana buang air kecil, buang air besar dan tidur. Maknanya benda-benda yang tergolong dalam hadas kecil tak perlu buka khuf. Walaupun batal wuduk kali pun, sagi dia berwuduk, dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, tang kaki tu satu cek kat atas khuf gitu saja, mada dah. Tak perlu buang khuf dia dah. Pasal apa? Dia tadi ni hadas kecil ya. Dia kentut ataupun dia sentuh kulit ajnabi laki ataupun perempuan, ataupun dia tidur. Tidur pula bukan semua batal nambahan itu. Tidur lagi mana duk rapat papan punggung ke tanah ni, dia dikira lagi dalam keadaan berwuduk.
Dia melainkan kalau dia celek, dia mangkit pungkuk dia naik dulu baru celek jaga. Betul. Ataupun waktu duk lena tu duk kono-kono duk kono ni dia duk mimpi bawa motor di litar sepang tu. Dia duk tidur dulu. Punggung nak merangkak merata. Hak tu baru betul. Tapi kalau dia terjaga serentak, dia duk tidur khusyuk di masjid kampung Pelet tu, khatib nama Muhammad Aiman Sabri cakap, "Hoi, tung mengkit gitu." Batal tak? Tak batal. Pasal dia terangkat serentak ke dengan jaga. Jadi kalau macam maklum duk tidur tu saya rasa tak batal dah kot. Ada ke maklum duk tidur dengan surah lagu tu? Tak ada kan tidur senang. Khusyuk, tawaduk. Tak batal. Tak batal. Tu dia. Beruntung kita mengaji. Main duk lena pun duduk tak batal. Kau kemah. Kan? Untunglah mengaji. Bukan nak cerita tentang lena tu. Sebelum ni barangkali kita dah faham lena-lena batal tu boleh. Tak. Tengok dulu batal kok mana. Mau kalau duk kentut tu tung duk lena pun bunyi lagu tu batal dah. Tu dia. Hak ni kita syok mengaji ni bila mai kita terlena kali pun terangkat dak punggung. Tak terangkat. Lagi mungkin mayang boleh lah. Duk lupa gila. Tapi duk sedar dah tung. Tu jangan kata ni tak terangkat punggung pun batal dah. Tung. Dia orang gitu. Dia kata bukan saya kot. Sebelah kot. Mana boleh sebelah keluar kot punggung mu tapi punggung kawan tu. Tu tak kena itu. Kan? Batal dah tu. Baik. Habis itu. Dan katanya lagi. Kemudian aku bertanya lagi, aku di sini siapa? Aku Zir bin Hubaish bertanya lagi. Tanya enggak siapa? Tanya kepada Safwan. Adakah engkau wahai Safwan pernah mendengar junjungan? Junjungan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah menyebut mengenai kasih sayang. Dalam hadis itu dia tak sebut al-hub. Kan? Dalam hadis itu dia tak sebut al-hub, dia sebut dengan perkataan yang lain. Dia sebut apa di situ? Fil hawa. Dia sebut al-hawa. Al-hawa di sini maknanya al-hub, yakni kecintaan, kasih sayang. Baik. Dia tanya lagi, adakah kamu pernah mendengar Nabi sebut tentang kasih sayang? Jawabnya Safwan. Ya, dia kata aku pernah dengar. Maknanya samalah ya hak tak kita sebut tu. Ketika kami para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Tiba-tiba seorang badui. Kalau tengok dalam hadis di belakang tu maklum, dia tak sebut badui, dia sebut a'rabi. Dia sebut a'rabi. A'rabi. Apa beza a'rabi dengan arabi? Ulama mengatakan Arabi semua orang Arab daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Tak kira hang duk di pekan, tak kira hang duk di kampung, dia panggil Arab. Arabi lah, orang Arab lah. Tapi hadis ni kata A'rabi. Bila kata A'rabi, orang Arab juga. Tapi Arab hak khusus. Khusus tak mana ni? A'rabi, orang Arab hak duduk corok-corok kampung. Ataupun orang Arab hak jenis tak ada tamandul punya ni. Hak jenis hulu banak, hulu kampung mana tu. Itu dia bagi A'rabi. Beza antara Arabi dengan A'rabi. Jadi dalam hadis ni disebut A'rabi ke Arabi? Disebut A'rabi. Dia kata idnadahu A'rabiyun. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, yakni A'rabi, hak duk dalam kampung memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. Tobik situ keras, di sini keras gena ni ustaz ni, suara keras ni, suara yang tinggi. Maknanya panggil Nabi itu tak memang tinggi kot. Panggil kuat, tidak seperti mana yang dilakukan oleh sahabat.
Dia panggil ke mana? Hai Muhammad. Oh, panggil dah suara deras. Lepas tu panggil dengan nama dia. Hei Muhammad. Gitu. Maka, hai Muhammad di sini ni maklum. Ulama cerita kat kita. Hukum panggil Rasulullah dengan nama semata, hukum dia haram dosa. Kan? Kalau sahabat panggil Nabi, ya Muhammad gitu, berdosa, tak boleh kerana tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis sahabat Nabi dia akan panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi hak jenis duk panggil ya Muhammad ni bukan sahabat. Dia duduk dalam kalangan sahabat tu dah, hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi apa semua, sahabat juga. Tapi hak jenis duduk hulu banak tu, A'rabiyun tu, hak jenis tak ada tamandul punya orang ni, ya Muhammad, panggil nama terus. Jadi hukum memanggil Rasulullah dengan nama Nabi Muhammad semata, hukum dia berdosa. Lepas tu lagu mana hak Arab Badawi tadi ni, dia panggil Nabi, hey Muhammad, ya Muhammad, tak berdosa ke dia panggil gitu? Maka ulama jawab di sini, kebarangkalian dua keadaan yang menyebabkan dia panggil ya Muhammad gitu. Yang pertama, ulama kata, barangkali peristiwa ini, hadis ni berlaku, yang dia panggil hey Muhammad, ya Muhammad, barangkali pada ketika itu hukum memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad semata belum lagi diperintahkan oleh Allah. Maknanya hukum kata haram panggil nama Muhammad semata tu barangkali tak ada lagi waktu tu, sebelum pada tu lagi, barangkali. Ataupun kebarangkalian yang kedua, ulama kata kemungkinan hak Badui A'rabi tadi ni, dia tak tahu yang kata hukum panggil Nabi dengan nama semata haram. Barangkali dia tak tahu. Jadi berdosa tak dia panggil Nabi ni? Tak dosa lah. Kalau dia panggil ya Muhammad semata, tapi hukum haram tak terbit lagi, tak dosa juga. Ataupun dia panggil Nabi ya Muhammad, sedangkan dia tak tahu kata haram, berdosa panggil Nabi dengan nama semata, tak dosa juga. Pasal dia tak tahu. Tu dia. Baik. Lambat nak ngaji gini no. Bila nak khatam ustaz? Tak tahu lah bila nak khatam. Belakang lagi ni jumpa pula hadis panjang lagi, dia kata tujuh. Hadis belakang ni panjang lagi weh. Tak payah main kita. Main 2 bulan lepas tu pula. Agak-agak habis boleh hadis pendek-pendek tu kita boleh balik ya. Nak bagi faham ni maklum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Nabi gitu. Hai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan nada yang sama. Ya. Dah hang panggil derah, aku panggil derah lah. Ya. Nabi jawab balik. Aku berkata, yakni zir, kepada orang Badui tadi. Maknanya waktu Arabi Badui tadi ni panggil cekah Nabi tu, zir ni ada ni. Zir ni ada. Malangnya engkau. Dia kata celaka muhang ni. Dia kata gitulah bahasa kita. Rendahkan suaramu. Dia kata slow sikit suara hang. Apa duk panggil derah-derah ni? Sesungguhnya engkau berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sepatutnya tidak bersuara sedemikian. Lalu kata Badui itu, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Ni panggil orang Arab Badui ni duduk dalam kampung, dia keras kepala, tegak. Dia duduk biasa lagu tu dah, jadi orang pembetul dia tak boleh nak terima kenyataan. Kata Badui itu lagi, bagaimana orang yang mengasihi sesuatu kaum tetapi tidak dapat mendampinginya atau menyamai kedudukan dan darjatnya. Dia main panggil Nabi, suara derah. Lepas tu sahabat kata, hang slow sikit suara hang. Lepas tu dia balan balik. Dia kata apa? Hampa kata Muhammad ni sayang kepada kaum dia. Takkan nak panggil mai pun tak boleh kot. Takkan tak boleh nak main bergui dengan kami kot. Kata sayang sangat kat kami. Duk peceh Nabi pula hak kawan ni pun.
No? Baik. Lalu Nabi SAW menjawab. Lantas Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan sama dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat. Makna Nabi nak habaq kada lebih kurang ni lah, wahai Arab Badui, hang akan bersama dengan aku di hari kiamat di dalam syurga sekiranya hang kasih kepada aku. Baik. Bobik di sini kasih ke Nabi ni kasih yang lagu mana ulama sebut. Adakah habaq takat saya sayang ke Nabi mayang haram dak? Ai tak jadi itu. Nah, saya sayang ke Nabi minum arak tak jadi juga. Jadi ulama kata apa? Yang kata kasih kepada Nabi SAW di sini yang akan bersama dengan Nabi di hari kiamat yang Nabi maksudkan, yang pertama orang itu akidahnya akidah yang sama dengan Rasulullah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat gitu. Ada orang hak kasih ke Nabi, ada. Abu Talib kasih tak? Oh kasih, tapi dia mati kena. Mati beriman ke tak beriman? Tak beriman, tak jadi juga. Dulu Abu Lahab sayang tak ke Nabi. Oi, sayang sungguh Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah, tapi dia mati beriman tak dengan Nabi? Tak beriman juga. Jadi kasih yang bagaimana? Kasih dalam erti kata beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu maksud dia. Yang kedua, syarat nak menjadi pendamping Nabi di hari kiamat seperti yang Nabi sebut di sini, al-mar'u ma'a man ahabba, dalam hadis ni dia. Yang kedua, mestilah perbuatannya itu selari dan sama dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Terutamanya ibadah lah. Mayang lagu Nabi. Ni mayang lagu Nabi. Ni bayar. Mayang macam Nabi. Takbiratul ihram lagu mana? Zakat bayar lagu mana? Tu dia. Pi haji lagu mana? Ni pi buat haji di Kuala Lumpur. Haji betang nak tahu. Nah, jadinya semua amal perbuatan dia mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Ataupun walaupun benda hak dia buat tu Nabi tak buat waktu hayat Nabi, tapi hak dia buat itu benda yang baik yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia termasuk dalam benda yang menyebabkan dia dapat duduk dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Dia tu baik. Kemudian Rasulullah SAW terus bercerita kepada kami sahabat, sehingga dia Rasulullah menyebut sebuah pintu gerbang di sebelah barat yang lebarnya sejauh jarak 40 atau 70 tahun perjalanan dengan menunggang binatang. Binatang sini kuda lah. Tak ada orang tunggang kambing. Ada orang tunggang kambing pergi perang. Pergi mana ni? Pergi perang. Naik apa? Naik kambing. Ada naik kambing. Kan naik kucing ke apa? Tak ada. Pergi naik kuda lah. Di situ menunggang kuda. Jadi dalam perjalanan kami dengan Nabi tu, tiba-tiba Nabi cerita ada satu pintu gerbang hak duduk di balik mana tu? Hak duduk balik barak tu. Pintu gerbang ni punya besar, kata Nabi SAW. Daripada tiang hak belah kanan nak balik mai ke kiri ni, jarak dia 40 atau 70 tahun perjalanan. Nabi sebut angka 40 atau 70. Jangan fikirkan 40 70 lah. Tak, Nabi habaq angka di sini nak bagi kita bayangkan tengok. Ada ke tak ada perjalanan dari satu tempat ke satu tempat 40 tahun perjalanan baru sampai. Tak ada. Ataupun ada tak tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, destinasi dia nak pergi tu 70 tahun perjalanan. Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, kita boleh bayang nak jauh mana? Tak boleh bayang. Bila tak boleh bayang, natijah kita akan kata luas sungguh pintu tu. Tu natijah dia. Baik. Jadi sebab tu Nabi sebut angka tu nak bagi kita fikir. Memang tak ada pun 70 ke 40 tahun perjalanan. Perjalanan tak ada.
Nah, kita pergi Los Angeles pun tak sampai, takat 23 jam ya, sehari semalam sampai ya. Nah, tak ada lagi orang nak terbang 3 hari baru sampai. Dah Allah. 3 hari baru sampai. Meletup sampai terbang tu. Tak ada. 23 jam tu pun lama tak sangka dah. Nah, baik. Tapi Nabi sebut 70 atau 40, makna pintu tu luas. Kata Abu Sufyan. Tu dia. Abu Sufyan ni salah seorang daripada perawi hadis. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Siapa Abu Sufyan ni? Itu dia. Orang dah. Abu Sufyan. Qala Sufyan wa huwa ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia. Abu Sufyan di sini disebut Sufyan bin Uyainah. Letak buh itulah. Nama dia Sufyan bin Uyainah. Dia panggil mana? Rawi mubaham. Dia ada satu istilah rawi mubaham yang disebut nama saja bin tak sebut. Malam ni saya pergi dengar kuliah Ustaz Aiman. Imam mana? Imam Bahri ke? Imam Sobri ke? Imam mana ke? Sebut Aiman saja. Tak jadi dah. Tapi apa? Malam saya pergi dengar kuliah Ustaz Aiman Bahrin. Benar dah. Tak payah duk tanya lah. Kah? Itu dia. Jadi disebut di sini dia disebut Abu Sufyan. Sufyan mana ni? Tulis itu Sufyan bin Uyainah. Dah. Salah seorang perawi hadis ini, pintu gerbang itu diletakkan di sebelah negeri Syam, yakni di Syria, Jordan. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala sejak dia Allah menjadikan segala lapisan langit dan bumi dibuka untuk taubat dan tidak ditutup sehingga terbit matahari dari arah itu. Arah mana ni maklum ni? Balik pada arah situ, tengok balik tang mana tu. Tengok balik hak Nabi sebut dalam riwayat ni, Pak. Nabi kata, Pak, dia menyebut sebuah pintu gerbang di sebelah barat. Arah itu arah barat. Tu dia. Jadinya Nabi sebut pintu taubat di sini ini tidak akan ditutup selagi mana matahari tak terbit daripada pintu itu. Tak mana duduk pintu tu? Belah barat. Itulah kita sebut itu ni. Jadi hadis ini Nabi SAW nak menyatakan selama mana matahari tak naik ke barat, maka pintu taubat amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan. Ini baca cepat-cepat dah. Maklum pun tak sabar lah. Nak balik no. Keterangan. Dia kata cuti besok. Nah, maklum jangan lupa ada 4 hari bulan 12. Lepas maghrib hari Sabtu ni, Sabtu nak main ni 4 hari bulan kan. Sabtu ni jemput ramai-ramai. Ke mana? Ke Masjid Jami' Kampung Pelek. Malam tu ada forum bersama, tajuk dia keberkatan ilmu yang hilang. Siapa dia hak malam tu nak main ceramah ni ustaz ni? Panel dia orang hebat. Hebat lagi pada hadut cakap ni, alim sungguh. Ustaz Hanif Harun, mudir ataupun pengurusi Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniyah, Ustaz Hanif Harun kita. Tu guru muda mengaji lama di Mesir, tu guru ramai. Dia bersama dengan ibu-ibu ayah pada malam tersebut. Tu panel hak pertama. Panel hak kedua maklum mesti suka. Ustazah Fatimah Syarhah yang duduk dalam televisyen tu, balik pergi tekan tengok. Keluar-keluar pergi tekan tu, jangan tekan lah, tekan lagi ni, keluar-keluar tekan. Ustazah Fatimah Syarhah. Duduk kuliah, duduk ngajak dalam televisyen tu, akan bersama dengan warga kampung Pelek membicarakan tentang keberkatan ilmu yang hilang.
pakat-pakat ramai-ramai kita serbu masjid kampung kita. Kan? Orang hebat mai, kita kena tunjukkanlah semangat kita nak dapatkan ilmu. Jadi jemput ramai-ramai. Poster pun saya keluar dah. Mustazam, ustaz usaha masjid kita pun dah buat keluar dah. Jadi bakat-bakat sebar kepada anak Qaryah dan kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Tengok keterangan dia. Khuf ialah kasut yang menutup kaki termasuk buku lali. Jadi kita sebut tadi itulah. Baik. Pengajaran hadis yang pertama. Hadis di atas menggalakkan kita supaya menuntut ilmu dan bertanya kepada orang yang alim tentang apa yang dimuskilkan. Makna dimuskilkan sini benda yang kita tak faham berkaitan dengan hukum agama. Yang kedua, harus berwudu. Harus di sini bolehlah. Bukan wajib, harus boleh. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Berwuduk dengan menyepul 2 khuf sebagai ganti basuh kaki tanpa membuka atau menanggalkan khuf dengan syarat-syarat yang diterangkan dalam kitab fiqh. Batu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia tak sebut panjang lebar lah ni. Nak kena buka kitab fiqh tu baru jumpa lah. Baik. Yang ketiga, wajib menjaga adab sopan di hadapan ulama dan salihin, yakni orang-orang saleh, dan merendahkan suara dalam majlis ilmu. 3. 4. Wajib mengajar adab sopan yang baik kepada orang jahil. Macam hak Nabi tadi lah, tu Arab tu panggil ya Muhammad, Nabi pun jawab ya. Nabi tak kata bodoh orang ni tak hukum ke. Tak, Nabi jawab, Nabi layan dia. Nabi layan dia pasal barangkali dia tak tahu yang kata benda tu haram dan sebagainya. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan teladan yang baik dalam menghadapi sikap kurang adab yang dilakukan oleh segolongan manusia. Junjungan bergaul dengan mereka siapa ni? Mereka hak kurang adab menurut kadar akal mereka. Maknanya dah dia jahil, jangan kita cakap lebih-lebih dengan dia akan faham. Dia tanya kita pasal wudu, sah ke tak sah? Saya berwudu guna ayat musta'mal. Saya guna ayat musta'mal, hak tak cukup 2 kola. Maklum duk ngaji kitab tebal-tebal 80 tingkat. Maklum pergi ceritakan dia mengikut pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, mengikut pandangan Imam Malik, mengikut pandangan Imam Syafi'i, mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Pening lalat orang tua tu beli tak banyak pun. Dia kata aku tanya hal lain, dia jawab hal lain. Pasal apa? Kita cakap dengan dia tak sesuai dengan kepahaman dia, bukan level dia. Supaya kita cakap dengan cucu kita lah. Kita kata kat cucu kita hak 3 tahun, ye cucu tok balik, cucu tok balik. Dia faham itu. Mai makan tak teh mai tu pun tak teh mai. Tu dengan cucu 3 tahun. Tapi kalau tok duk cakap dengan cucu umur 23 tu, ye cucu balik. Tak teh mai. Cucu kata tok aku ni mau duit. Perasaan tak lama dah. Biasa tak sesuai dengan dia. Tu dia lah. Baik. 6. Digalakkan menghadiri majlis ilmu atau majlis ulama, mengasihi dan mendampingi mereka serta menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang-orang jahat atau berpaut hati dengan mereka. Mereka mana? Mereka orang jahat, orang hak tak baik. 7. Cinta dan kasih akan mendorong orang yang kasih mencontohi sikap orang yang dikasihi. Maknanya kalau kita kasih pada orang tu, sikit sebanyak kita akan ikut dia. Kalau sayang ke artis, duk ke halal ke artis gitu, artis rambut merah dia, artis rambut lagu balung mayang dia jadi balung mayang. Pasal dia akan ikut kepada orang yang dia kasih. Baik. Yang ke-8, pendakwah hendaklah memberi harapan dan berita baik kepada sasaran dakwahnya. Contohnya saya lah, siapa-siapa lah yang menyampaikan ilmu, yang berdakwah, kita semua lah pendakwah.
Satu orang hamba Allah ni dia pernah zina. Dia mai tanya ni, dia kata saya nak minta tolonglah, saya ni muda-muda dulu seorang pelacur, na'udzubillah. Saya pernah zina lah ni, saya baru tahu saya nak taubat. Kita pun pergi balabat. Muka hang tak ada dalam syurga. Balik awal dulu. Nah, dia kena buat gitu, dia kena panggil bathul amal. Dalam istilah bathul amal bagi pengharapan. Oh, taubat. Hak dulu lepas-lepas ni apa ya? Tu tobat, kita buka buku baru. Jangan duk pi balas dia. Tu dia lah dulu orang sampai mengaji, hang tak mau, hang duk pi berzina ni, muka hang ni malaikat zabaniah duk tunggu siap dah nak taruh tengah belakang. Balik awal orang tua tu selamat jalan. Terus dia buat maksiat lagi ada. Na'udzubillah. Nah, dia kena sopat tarik tali dalam tepung slow. Ni menjadi tampak belakang dia ya, melihat kawan tu. Nah, tapi tekoh-tekoh tu kena juga. Benda hak kecil-kecil tu guna kena habang juga ni payah betul lah. Nah, baik. Dan yang seterusnya yang ke-9, orang yang tidak memahami hukum-hukum agama wajib berusaha untuk bertanya. Wajib lah. Kepala ni lah. Orang kata mana dalil. Mana dalil. Kemah itu dah. Memang kena ada dalil, tapi tengok siapa hak minta. Tengok siapa yang minta. Macam kita malam ni lah mengaji. Ni pengarang kata ni wajib berusaha. Saya dah tanya mana dalil wajib nuntut ilmu. Hak tu kena mengaji khususi lah. Tu kena buka kitab lain mula. Ni kita cakap atas jalan awal. Maklum pergi jumpa doktor. Doktor tanya sakit apa? Sakit dada. Doktor pun cek tu. Cek lain. Oh begitu. Doktor kata hak ni nampak gaya ni jantung macam ni tak apa nak orang elok ni. Doktor dalil mana? Dalil dia mengatakan jantung saya tak apa elok. Doktor tu ambil injek Pfizer hak keempat dia pun selamat jalan tu mana tu. Dia jangan dengar dah lah dia cakap banyak bah. Dia doktor dia tahu lah. Dia habaq keputusan kita ikut ya dia cakap tu. Kan? Bukan tugas kita. Ada pun kita nak mendalami lagi lebih pada tu, hak tu kena buka kitab yang khusus duk bahan bab dalil. Ni duk cara bab orang awam. Kita ni semua termasuk saya lah orang awam. Kita baca hak ulama kata wajib, wajib. Ulama kata haram, haram. Hak ulama kata tu, hak Nabi kata dah lah tu haram tu. Ikut sudah. Nah, kadang-kadang dia tanya dalil, dia nak teh hak mengajar tu, erti ke tak erti. Jadi saya tenang kalau orang tanya dalil mana, wallahu a'lam, saya tak tahu. Tak itu benar. Pasal kita tahu dah hak tanya tu kadang-kadang tu dia nak ceng kita. Kita tak erti, bak tak erti lah. Nak apa tak erti kan. Baik. Sikit lagi maklum. Jangan lena ni, sikit lagi tak pergi malaikat tak main. Itu dia. Baik. Orang yang menuntut ilmu itu sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan didampingi oleh para malaikat rahmat. Yang ke-11 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber rujukan. Mereka merupakan orang yang banyak mengetahui hukum kerana mereka sentiasa mendampingi Rasulullah dan menghafaz keterangan-keterangan baginda. 12. Hukum menyapu khuf dibolehkan selama 3 hari 3 malam dalam suatu perjalanan yakni musafir selagi seseorang itu tidak tak berhadas besar. 13. Rasulullah SAW sentiasa melayan semua golongan umat manusia walaupun orang Badui yang kasar perangainya. 14. Orang yang mengasihi keluarga akan mendapat ganjaran dan akan bertemu di akhirat walaupun ada tidak dapat ditemui di dunia. Barangkali di dunia tak ada jumpa, duduk jauh dengan anak-anak kok duduk di Zimbabwe, adik duduk di Afrika Selatan, tak jumpa pakai mati pakai sud, tapi hidup sayang sungguh ke kakak dia ni, jumpa di hari akhirat dah. 15. Pintu taubat sentiasa dibuka luas oleh Allah untuk hamba-hambanya kembali kepadanya. Kepadanya Allah kembali bagaimana? Kembali dengan taubatlah.
dengan memohon ampun sebelum terlambat. Sebelum terlambat sini dhabit situ sebelum terlambat, iaitu sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang terakhir orang tanya, kalau dalam musafir 3 hari 3 malam, kalau hatta musafir lagu kami duduk kampung Pelek ni berapa hari pula? 1 hari 1 malam. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung tahun depan. Dia cerita jauh tahun depan kita sambung hadis yang ke-21 pula insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kefahaman yang baik oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.